saksikan secara langsung istiadat mengarak Panji-Panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi tahun 2023 Sabtu 10 Jun 2023 8 pagi di TV1 saluran berita RTM, RTM Klik dan FB Live Berita RTM. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bersiaran secara langsung dari dataran Pahlawan Putrajaya. Inilah istiadat mengarak Panji-Panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bersempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah selaku Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Alhamdulillah, pada hari ini merupakan penghormatan tertinggi diberikan oleh Angkatan Tentera Malaysia kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Suka untuk saya menukilkan sebagai mukadimah bagi istiadat mengarak Panji-Panji pada pagi ini. Ini merupakan istiadat mengarak Panji-Panji yang ketiga dilaksanakan sepanjang 5 tahun pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah selaku Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Maka dalam istiadat pada hari ini kita akan menyaksikan istiadat penuh yang disempurnakan oleh pihak Angkatan Tentera Malaysia melibatkan ketiga-tiga perkhidmatan iaitu Tentera Darat, Tentera Udara Diraja Malaysia dan Tentera Laut Diraja Malaysia. Jadi untuk kita membawakan gambaran mengapakah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dikatakan sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera, perkara 41 Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawasanya Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjadi pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan, dan perkara ini juga dibaca bersama dalam Akta Angkatan Tentera 1972 yang telah pun diluluskan oleh Parlimen yang menetapkan suatu peraturan yang mengawal ketiga-tiga perkhidmatan tentera, Tentera Darat, Tentera Laut dan juga Tentera Udara, menetapkan fungsi dan juga tugas-tugas Ketua Utama Negara dalam kapasitinya sebagai pemerintah tertinggi. Alhamdulillah, pada hari ini untuk kita menyaksikan istiadat perparisan mengarak Panji-Panji bersempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong buat kali ketiga dilaksanakan dalam sepanjang tempoh 5 tahun pemerintahan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaku Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Untuk kita bercakap lebih lanjut, saya tidak kesorangan pada pagi ini dan saya akan menukilkan dan juga membawakan bagaimanakah susun atur yang akan kita bawakan bagi istiadat mengarak Panji-Panji Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Suka untuk saya memperkenalkan dan juga kita berkenal-kenalan terlebih dahulu dengan pengulas kita untuk kita membawakan susun atur dan juga apakah yang akan difokuskan serta dipaparkan dalam istiadat mengarak Panji-Panji pada pagi ini. Bersama dengan saya ialah Kenal Dr. Nizlan Muhammad yang juga merupakan pengarah takbir dan kebajikan cawangan sumber manusia Markas Tentera Darat. Assalamualaikum, selamat pagi Kenal. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan. Terima kasih bersama dengan kami pada pagi ini. Juga bersama dengan kita Kapten Mahazam bin Ali TLDM, pengarah strategi dan perkhidmatan sumber manusia Markas Tentera Laut. Apa khabar Kapten? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, terima kasih bersama dengan kami pada pagi ini. Juga Kenal Hamdan bin Ahmad TUDM, pengarah pengurusan sumber manusia Markas Tentera Udara. Terima kasih Tuan bersama dengan kami pada pagi ini. Alhamdulillah, suka untuk kita memulakan perbincangan pada pagi ini untuk kita berkenal-kenalan dengan lebih rapat berkenaan tentang istiadat mengarak Panji-Panji, dan ini juga dilaksanakan bersempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mungkin Kenal Dr. Nizlan ada penerangan yang signifikan untuk kita membawakan dan juga membuka ruang bicara ini berkenaan tentang pelaksanaan istiadat mengarak Panji-Panji dan juga bersempena dengan Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih Ismail. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita semua dapat sama-sama menyaksikan perbarisan mengarak Panji-Panji Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada pagi yang amat bersejarah ini. Sebelum itu, bagi pihak Panglima Angkatan Tentera, kami bertiga ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada pihak RTM kerana sudi mengundang kami untuk sama-sama berkongsi informasi dan sama-sama bersiaran langsung pada hari ini. Ya.
Istiadat mengarap Panji-Panji ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ini merupakan sebahagian daripada sambutan Hari Keputeraan Rasmi ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Istiadat perbarisan mengarap Panji-Panji pada pagi ini akan dihiasi dengan penuh adat resam, tradisi dan aspek-aspek regimental serta protokol ketenteraan. Uniknya perbarisan ini ianya adalah acara yang penting dalam kalender Angkatan Tentera Malaysia. Dan setakat ini terdapat 6 acara sambutan sempena Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, iaitu majlis bacaan tahlil dan yasin pada 1 Jun 2023 yang lepas di Masjid Negara, khutbah khas dan solat Jumaat pada 2 Jun 2023 di Masjid Negara, titah ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 4 Jun yang lepas di Istana Negara, istiadat menghadap dan istiadat pengundian darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan pada 5 Jun di Istana Negara, dan pada hari ini istiadat mengarap Panji-Panji ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ya, seterusnya tumpuan di Dataran Pahlawan pada ketika ini ketibaan Yang Berhormat Menteri Pertahanan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad bin Hassan dan dipersembahkan dengan hormat Menteri. Baik, itu dia ketibaan Yang Berhormat Menteri Pertahanan. Kita menyambung kembali perbualan kita, Tuan Izlan, ya, berkenaan tadi diceritakan bersempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan rasmi Kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Beberapa atur cara yang telah pun disusun. Tempoh hari kita menyaksikan istiadat penggunaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan. Kali ini Angkatan Tentera Malaysia memberikan penghormatan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam istiadat mengarap Panji-Panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi untuk pelaksanaan istiadat pada tahun ini, bagaimana antara susun atur dan juga antara fokusnya? Perbarisan mengarap Panji-Panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada pagi ini merupakan satu penghormatan dalam menzahirkan ikrar taat setia seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia dan merafak sembah Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Istiadat pada pagi ini diadakan setelah menandakan 5 tahun pemerintahan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, yang juga merupakan salah satu acara sambutan Hari Keputeraan ulang tahun rasmi ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Perbarisan pada pagi ini akan melibatkan 5 Panji-Panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang akan diarak oleh kontingen gabungan dari 3 cabang perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia, iaitu Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Panji-panji yang akan diarak pada pagi ini adalah daripada Panji-Panji Regimen Askar Melayu Diraja, Panji-Panji Regimen Ranger Diraja, Panji-Panji Kor Amor Diraja, Panji-Panji Tentera Laut Diraja Malaysia dan diakhiri dengan Panji-Panji Tentera Udara Diraja Malaysia. Komposisi keseluruhan kontingen Angkatan Tentera Malaysia ini melibatkan kekuatan seramai 25 pegawai dan 496 anggota lain-lain pangkat. Disebabkan kontingen yang begitu besar, maka latihan integrasi dan penyesuaian susun atur perbarisan telah bermula sejak 28 Mei yang lepas bagi menyelaras dan mengkoordinasikan segala aspek pergerakan, dan perbarisan ini juga melibatkan acara lintas hormat pesawat udara demi menentukan kelancaran pada hari ini agar perbarisan ini dapat dilaksanakan dalam masa yang diperuntukkan. Ya, tadi disebutkan panji-panji yang akan dipertontonkan, akan dibawa dalam istiadat mengarap panji-panji ini melibatkan Tentera Darat, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Mungkin spesifiknya kepada Tentera Darat yang mewakili 16 kor dalam regimen Tentera Darat yang diarak dalam istiadat pada pagi ini, Tuan. Betul. Okey. Istiadat mengarap Panji-Panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ini pada kali ini melibatkan 3 panji-panji yang diarak mewakili Tentera Darat Malaysia, iaitu Panji-Panji Regimen Askar Melayu Diraja, Panji-Panji Regimen Ranger Diraja dan Panji-Panji Kor Amor Diraja. Kor dan regimen tersebut telah wujud 85 tahun yang lepas, iaitu sejak tahun 1933. Dan apabila mencapai tahun ke-25
perkhidmatan, maka kor dan regimen tersebut dianugerahkan dengan gelaran diraja. Ya. Di dalam Angkatan Tentera Malaysia, panji-panji dikurniakan kepada sesebuah regimen atau pasukan sebagai penghargaan kepada perkhidmatan dan ketaat-setiaan kepada raja dan negara. Atas kepercayaan dan kecemerlangan sebagai sebuah batalion yang unggul dalam tentera darat, Regimen Askar Melayu Diraja yang gah dengan cogan katanya taat setia telah menerima gelaran diraja pada 1 Mac 1958 dan seterusnya dianugerahkan panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 23 Mac 1963. Ya. Manakala Regimen Ranger Diraja pula telah menerima gelaran diraja pada 3 Mac 1992 dan dianugerahkan panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada tarikh yang sama. Regimen Ranger Diraja ini dahulunya dikenali sebagai Sarawak Rangers dan gah dengan cogan katanya agi hidup, agi ngelaban ataupun selagi hidup, selagi melawan. Saya teruskan pula dengan Kor Amor Diraja, iaitu kor pertama dalam tentera darat dengan cogan kata bersatu telah menerima gelaran diraja pada 23 Mac 1963 di atas penglibatan Kor Amor Diraja dalam menjalankan operasi tidak kira di tanah air maupun di luar negara dan juga terlibat dalam misi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Kor Amor Diraja dianugerahkan panji-panji diraja pada 20 Mei 1972. Ya. Di samping itu, kita juga mempunyai panji-panji regimen yang dianugerahkan kepada pasukan-pasukan dalam tentera darat Malaysia sebagai lambang pengiktirafan dan penghormatan dan ketaat-setiaan anggota-anggota dalam pasukan tersebut kepada regimen masing-masing. Upacara penganugerahan panji-panji regimen boleh disempurnakan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atau salah seorang Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu atau Wakil Baginda. Sehingga kini kita mempunyai 39 panji-panji regimen yang dikurniakan kepada unit atau pasukan di bawah tentera darat dari pelbagai kor dan regimen. Untuk kontingen tentera darat pada pagi ini akan terdiri daripada pegawai dan anggota lalian pangkat yang diketuai oleh Ketua Pembarisan iaitu Lieutenant Colonel Muhammad Azamri bin Abdullah, pegawai memerintah Batalion ke-12 Regimen Askar Melayu Diraja Mechanized. Ya. Baik, seperti yang disebutkan tadi, untuk panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada istiadat mengarap panji-panji ini yang melibatkan 3 perkhidmatan terdiri daripada 5 panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, iaitu 3 daripada Tentera Darat, 1 daripada Tentera Laut Diraja Malaysia dan juga 1 daripada Tentera Udara Diraja Malaysia. Buat ketiga ini kita berikan juga tumpuan kepada ketibaan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri di Dataran Pahlawan. Tetapi sebelum itu mungkin kita teruskan soalan bersama dengan Kapten Mahzam untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan tentang tadi diceritakan panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kepada tentera darat yang diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan dikurniakan kepada tentera darat. Bagaimana pula dengan Tentera Laut Diraja Malaysia? Terima kasih Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soalan sebegitu, saya kembali kepada sejarah TLDM. Sejarah TLDM bermula apabila mula ditubuhkan oleh tentera British, iaitu pada tahun 1934 bagi membantu mempertahankan semenanjung Malaysia dan Singapura. Pada tahun 1952, Ratu England iaitu Ratu Elizabeth II telah berkenan untuk menganugerahkan gelaran diraja kepada pasukan ini dan ianya telah dikenali sebagai Royal Malayan Navy. Ya, baik, Kapten Mahzam, kita berikan tumpuan pada ketika ini untuk ketibaan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof untuk bersama menyempurnakan istiadat mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan dipersembahkan dengan hormat Timbalan. Hormat Timbalan! Hormat! Now!
selesai hormat timbalan yang diberikan kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, sementara kita menantikan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Kebaudulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Kapten Mazam, mungkin boleh disambung penjelasan berkenaan panji-panji untuk Tentera Laut Diraja Malaysia. Ya Ismail, saya teruskan dengan penjelasan saya tadi. Setelah negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, TLDM telah diserahkan oleh Kerajaan British kepada Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pada 1958 sebagai tanda penghormatan negara terhadap tugas-tugas dan pengorbanan yang telah dicurahkan oleh TLDM. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang keempat, iaitu almarhum Sultan Ismail Nasiruddin Shah Sultan Zainal Abidin, telah berkenan mengundiakan panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 1966. Panji-panji ini dikanugerahkan kerana pengorbanan dan sumbangan TLDM pada bangsa dan negara. Panji-panji dalam TLDM diterbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang berwarna kuning, dan yang keduanya adalah panji-panji perkhidmatan TLDM yang dikibarkan di kapal-kapal TLDM. Ia berlatar belakangkan warna putih dan berlambangkan bendera Malaysia serta sauh yang menjadi identiti TLDM itu sendiri. Miles. Ya. Baik, ini signifikannya kerana melibatkan ketiga-tiga perkhidmatan, iaitu Tentera Darat, Tentera Laut Diraja Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia. Kenal hamdan bagi pihak Tentera Udara Diraja Malaysia, juga penglibatan dan juga panji-panji Tentera Udara Diraja Malaysia yang akan diarak pada istiadat pada hari ini. Ya, Encik Ismail, untuk makluman semua, sejarah penubuhan TUDM bermula pada tahun 1956 apabila Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Yang Amat Mulia Tunku Abdul Rahman, telah berhasrat untuk menubuhkan Tentera Udara Persekutuan yang turut mendapat sokongan daripada kerajaan British pada masa tersebut. Dalam masa yang begitu singkat, pasukan Tentera Udara Persekutuan telah berjaya mengembangkan keupayaannya sehingga mampu melaksanakan bukan sahaja tugasan penerbangan VIP, penerbangan komunikasi, tetapi malahan bantuan pengangkutan lain dan tinjauan kepada tentera darat di samping kemampuan membuat pengebuman yang terhad. Upayaan ini terbukti semasa penglibatan Tentera Udara Persekutuan di dalam operasi membenteras ancaman pengganas komunis dan juga ketika berlakunya konfrontasi di awal 1960-an. Seiring dengan pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, nama Tentera Udara Persekutuan Ismail telah ditukar kepada dengan nama Tentera Udara Diraja Malaysia. Dan atas kesungguhan, pengorbanan dan keupayaan dalam menghadapi pelbagai cabaran semasa melaksanakan tugasnya menjaga kedaulatan ruang udara negara, TUDM telah dianugerahkan panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong almarhum Tengku Ismail Nasiruddin Shah ibni almarhum Sultan Zainal Abidin, Sultan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong keempat Sultan Terengganu pada 14 Mac 1967 bertempat di pengkalan TUDM Kuala Lumpur. Di sini saya ingin juga berkongsi tentang Battle Honour yang disulam di atas panji-panji TUDM. Battle Honour, untuk makluman semua, adalah sejarah penglibatan dan perjuangan ATM dalam mempertahankan kedaulatan tanah air serta perjuangannya ke arah memastikan keamanan negara, dan ianya disemadikan coretannya pada hamparan panji-panji untuk tatapan generasi akan datang. Untuk makluman semua, bagi TUDM, penglibatan terus adalah melalui darurat pada tahun 1948 hingga 1960, konfrontasi 1963 hingga 65, dan juga Ops Daulat dalam Februari 2013. Sesungguhnya penganugerahan panji-panji Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong ini juga merupakan lambang kemegahan, taat setia dan pengorbanan dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara selaras dengan cogan kata TUDM, sentiasa di angkasa raya. Maka lengkaplah ketiga-tiga perkhidmatan untuk menyempurnakan istiadat mengarap panji-panji, dan 5 panji-panji Seri Paduka Baginda Pertuan Agong mewakili dari Tentera Darat, iaitu daripada Korps Amor Diraja, Regimen Askar Melayu Diraja, dan juga Regimen Ranger Diraja, Tentera Laut Diraja Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia. Jadi mungkin Kapten Mazam boleh kongsikan sedikit mukadimah berkenaan signifikan istiadat ini diadakan.
Ya Ismail, seperti yang kita tahu, istiadat mengarak Panji-Panji ini merupakan satu acara istiadat yang penuh dengan aspek-aspek ketenteraan yang merangkumi regimental dan protokol. Panji-Panji ini merupakan satu penghormatan, lambang kemegahan, semangat serta kesetiaan yang tidak berbelah bahagi ATM kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bendera Panji-Panji itu sendiri sebenarnya berasal daripada bendera yang digunakan oleh ketembukan Angkatan Tentera pada zaman dahulu. Walaupun begitu, zaman yang sebelum moden ini, Panji-Panji tersebut masih mempunyai peranan yang signifikan dalam pembangunan sesebuah angkatan tentera. Dalam era moden ini, Panji-Panji dan acara mengarak Panji-Panji merupakan lambang perhubungan antara pasukan dengan institusi diraja dan kerajaan yang bernaung di bawah Panji-Panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Selain itu, di dalam era kini di mana wujud pasukan-pasukan separamilitan, non-military group, pemilikan Panji-Panji adalah tanda legitimate sesebuah angkatan tentera untuk mewakili serta melindungi raja dan rakyatnya. Panji-Panji ini juga menjadi identiti serta pemilikan, iaitu ownership setiap warga ATM untuk tanggungjawab dan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada raja dan negara. Bukan itu sahaja Ismail, perkataan battle honour seperti yang disebutkan tadi oleh Colonel Hamdan yang tertera di atas Panji-Panji itu melambangkan pertempuran dan kempen-kempen yang telah dilalui oleh regimen serta pasukan yang sedia ada. Ia memberikan peringatan kepada setiap warga ATM tentang pengorbanan yang dilalui oleh generasi-generasi yang terdahulu sebelum layak dianugerahkan Panji-Panji seperti ada sekarang ini. Baik, pada ketika ini kita berikan tumpuan untuk ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail juga menuju ke Putera Nadiraja dan dipersembahkan dengan hormat perdana. Hormat perdana. Hormat now. Itu dia ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kehadiran beliau kali pertama di istiadat mengarak Panji-Panji selaku Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri yang pertama hadir pada hari ini selepas beliau memegang perjawatan selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15. Baik, seterusnya Kapten Mahzam mungkin boleh dilanjutkan dan juga diperjelaskan berkenaan tentang signifikan istiadat ini dan mengapa ia penting dalam sambutan ulang tahun keputusan rasmi Kepada Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan. Ya Ismail, saya teruskan dengan signifikan Panji-Panji pada hari ini. Panji-Panji ini juga dipertahankan sentiasa sehingga ke titisan darah terakhir, sehinggakan kegagalan mempertahankan Panji-Panji dan menyebabkan ia jatuh ke tangan musuh dianggap mengkhianati kepercayaan raja dan rakyat serta negara. Keseluruhannya, perkara ini merupakan suatu penghinaan yang tidak boleh dipandang ringan oleh keseluruh warga ATM. Justru dari sini kita dapat lihat betapa penting dan tingginya darjat Panji-Panji itu sendiri. Apabila ia diarak sebentar nanti, ia merupakan penghormatan kami sebagai warga ATM yang menzahirkan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Dan pada masa yang sama, Panji-Panji yang diarak dalam sesuatu istiadat dapat membangkitkan semangat kepewiraan dan dapat meningkatkan kesedaran terhadap pentingnya menjaga maruah dan kedaulatan negara melalui Panji-Panji sebagai simbol.
Baik, Kedai Dr. Nizlan, mungkin sekali lagi boleh dicerahkankan dan juga diceritakan berkenaan tentang kekuatan kontingen. Seperti yang diceritakan tadi, untuk kontingen pembarisan pada kali ini juga melibatkan ketiga-tiga perkhidmatan dan juga melibatkan pancaragam gabungan Angkatan Tentera Malaysia. Seperti mana yang telah saya nyatakan tadi, Perbarisan mengarah Panji-Panji ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ini akan diketuai oleh Ketua Perbarisan Lieutenant Colonel Muhammad Azamri bin Abdullah, iaitu Pegawai Pemerintah Batalion ke-12 Regimen Askar Melayu Diraja. Komposisi keseluruhan kontingen ATM melibatkan 25 pegawai dan 496 anggota lain-lain pangkat, yang ini tidak termasuk dengan keseluruhan tim logistik dan juga kontingen simpanan, iaitu seramai 57 pegawai dan 862 anggota lain-lain pangkat. Kontingen-kontingen untuk keseluruhan Perbarisan Pengarakan Panji-Panji ini melibatkan latihan integrasi yang telah diselaraskan sejak 28 Mei yang lepas, dan ini melibatkan aspek koordinasi dan pergerakan lintas hormat pesawat udara dan juga menentukan kelancaran perbarisan pada hari ini. Maka dengan itu, ini amat penting kerana di sini kita lihat bahawa uniknya perbarisan Pengarakan Panji-Panji pada hari ini. Baik, itulah dia, melibatkan kekuatan jentera dan juga anggota perkhidmatan ketiga-tiganya dari Tentera Darat, Tentera Laut Diraja Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia. Cukup signifikan kerana kalau kita menyaksikan istiadat mengarah Panji-Panji ini melibatkan ketiga-tiga perkhidmatan dalam Angkatan Tentera Malaysia, jadi sudah pastinya ini atur cara yang cukup bersejarah bersempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan rasmi Kebadulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sementara kita menantikan keberangkatan Kebadulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Hari Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan Kebadulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Maka dalam istiadat yang cukup bersejarah ini, ia kali ketiga dilaksanakan setelah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ditabalkan menjadi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada tarikh ataupun pada tahun 2019. Dalam tempoh 5 tahun, 3 kali istiadat mengarah Panji-Panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dilaksanakan dan juga dianjurkan oleh Angkatan Tentera Malaysia sebagai penghormatan tertinggi kepada Kebadulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi cukup signifikan untuk kita membawakan atur cara ini melibatkan ketiga-tiga panji perkhidmatan dari Tentera Darat, Tentera Laut Diraja Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia. Saya cukup tertarik kerana di Tentera Darat melibatkan kekuatan yang besar, kerana 3 panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan diarak, dan juga dalam Tentera Darat juga mempunyai, kalau tidak silap saya, 39 panji perkhidmatan. Ya, jadi mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut. Saya terangkan sedikit tentang panji-panji, iaitu terbahagi kepada 2 kategori, iaitu panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga panji-panji regimen seperti yang saya terangkan tadi. Bagi panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, relevannya kepada Tentera Darat Malaysia kerana Tentera Darat Malaysia merupakan komponen terbesar dalam Angkatan Tentera Malaysia. Kita mempunyai sebanyak 17 regimen dan kor yang telah diaturkan sebagai pasukan-pasukan tempur, pasukan-pasukan bantuan tempur dan pasukan-pasukan bantuan perkhidmatan. Pasukan yang paling ternama dan terulung di dalam Tentera Darat Malaysia adalah Regimen Askar Melayu Diraja. Regimen Askar Melayu Diraja adalah regimen tertua dalam Tentera Darat Malaysia dan bersama-sama dengan Regimen Ranger Diraja merupakan pasukan tempur infanteri dalam Tentera Darat Malaysia, dan juga pasukan daripada Kor Amor Diraja dan Regimen Sempadan. Regimen Askar Melayu Diraja merupakan kor yang tertua dan terbesar di dalam Tentera Darat Malaysia. Sedikit sejarah tentang panji-panji Regimen Askar Melayu Diraja. Regimen Askar Melayu Diraja dahulunya dikenali sebagai Askar Melayu dan ditubuhkan pada 1 Mac 1933 di Port Dickson, Negeri Sembilan, di atas hasil usaha duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja dan negeri-negeri Melayu bersekutu bagi mewujudkan angkatan tentera yang diterajui oleh anak-anak watan Tanah Melayu.
pada 1 Mac 1958, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang pertama telah berkenan mengurniakan gelaran diraja kepada regimen ini berdasarkan kecemerlangan yang dipamerkan pada 23 Mac 1963, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ketiga telah berkenan menganugerahkan panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kepada Regimen Askar Melayu Diraja sebagai lambang kesetiaan dan hormat kepada raja dan negara. Serba sikit tentang Regimen Ranger Diraja pula, yang bermula dengan Sarawak Rangers telah wujud sejak tahun 1862 sehinggalah dibubarkan pada 15 September 1963. Apabila Malaysia ditubuhkan dan anggota-anggota daripada Sarawak Rangers yang dibubarkan telah diserap ke dalam Regimen Ranger Diraja sebagai nukleus pasukan baru yang dikenali sebagai Rangers Group Headquarters. Penyerahan batalion pertama dan kedua Regimen Ranger Diraja oleh pihak British kepada kerajaan Malaysia telah dilakukan pada 4 Oktober 1965 dan pada tarikh 16 September 1963 telah diambil secara rasmi sebagai tarikh penubuhan batalion pertama dan kedua Regimen Ranger Diraja. Dan saya cerita sedikit tentang Kor Armor Diraja, yang mana sejarah Kor Armor Diraja bermula pada 1 September 1992 dan pada 1 Januari 1960 kedua-dua pasukan daripada Kor Armor Diraja telah digabungkan dan diberikan gelaran Kor Peninjau Persekutuan. Ini ada sedikit tentang sejarah Kor Armor Diraja, dan di atas khidmat cemerlang yang telah dipamerkan pada 23 Mac 1963, Kor Peninjau Persekutuan telah dikurniakan panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bertempat di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Ya, baik. Terima kasih Tuan Izlan dan juga Kapten Mahzam serta Kenal Hamdan. Kita akan menyaksikan ketika ini keberangkatan tiba Kebadulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dengan kenderaan rasmi yang membawa Kebadulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk penyempurnaan atur cara istiadat mengarap panji-panji Kebadulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan tiupan nafiri yang disempurnakan. Kenderaan rasmi Kebadulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong diiringi oleh pengiring diraja ataupun pasukan pengiring diraja yang diberikan oleh Kebadulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kepada Kor Armor Diraja. Dan pengiring diraja ini dikekalkan sejak tertubuhnya Regimen Kereta Perisai Persekutuan 1952 dan pakaian serta kelengkapannya diadaptasikan dari pasukan cavalry British. Dan itulah tumpuan pada ketika ini keberangkatan Kebadulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Keberkatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong disambut oleh Panglima Angkatan Tentera. Maka dalam membawakan peranan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, boleh untuk kita bercakap perkara 32 Perlembagaan Persekutuan Ketua Utama Negara bagi Persekutuan, iaitu Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan di Peterana diraja pada ketika ini Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Seterusnya dipersembahkan dengan hormat diraja.
Lagu Negaraku dimainkan oleh Pancaragam Gabungan Angkatan Tentera Malaysia. Dan serentak dengan itu juga terbang lintas hormat pesawat udara yang membawa bendera Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Tentera Darat, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Dan juga serentak dengan itu 21 das tembakan kehormatan artileri. Baik, seterusnya, Ketua Pembarisan Lieutenant Colonel Muhammad Azamri bin Abdullah, Pegawai Memerintah Batalion ke-12 Regimen Askar Melayu Diraja Mechanized, menghadap sembah, melapor dan juga memohon perkenan kepada Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk memeriksa pembarisan. Dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkenan untuk memeriksa pembarisan. Pemeriksaan pembarisan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong diiringi oleh Panglima Angkatan Tentera.
Baik, Kepada Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kembali berangkat ke Petarana Diraja dan Ketua Pembarisan kembali melapor kepada Kepada Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ketua Pembarisan pada hari ini ialah Lieutenant Colonel Muhammad Azamri bin Abdullah, Pegawai Memerintah Batalion ke-12 Regimen Askar Melayu Diraja Mechanized. Mengerak! Dan seterusnya, Pancaragam Gabungan Angkatan Tentera Malaysia akan memulakan untuk membuka medan. Hadirin sekalian, Pancaragam Gabungan Angkatan Tentera Malaysia diketuai oleh Lieutenant Colonel Muhammad Nur Azizan bin Yahya. Baik, begitulah Pancaragam Gabungan Angkatan Tentera Malaysia membuka medan bagi memulakan istiadat mengarap panji-panji Kepada Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan tentang pelaksanaan istiadat pada pagi ini, Colonel Hamdan mungkin boleh diceritakan sedikit berkenaan tentang konsep yang akan menjadi pengisian bagi istiadat pada pagi ini. Ya, Encik Ismail dan para penonton semua, dari segi konsepnya, istiadat ini merupakan satu pembarisan diraja yang menjurus kepada aspek regimental dan protokol ketenteraan. Pelaksanaan istiadat ini juga penuh dengan tradisi ketenteraan. Apa yang perlu kita perhatikan sini adalah beberapa momen penting yang patutnya kita tidak terlepas. Sebentar tadi kita telah saksikan ketika keberangkatan tiba ke bawah Duli Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di pentas diraja. Ketua Pembarisan telah memberi hormat diraja. Ini kemudian diikuti 21 das tembakan meriam kehormatan dari 41 bateri Regimen Artillery Diraja dan terbang lintas hormat oleh 5 buah pesawat helikopter ATM yang membawa bendera Malaysia Jalur Gemilang, bendera ATM, bendera Tentera Darat, bendera Tentera Laut dan bendera TUDM. Selepas ini, selesai upacara kehormatan, ia diteruskan dengan kontijen pembarisan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat dengan panji-panji ini diarak bersama dalam formasi tersebut. Kemudian selesai sahaja berjalan lalu ini, kontijen akan mara menghadap diikuti dengan laungan Daulat Tuanku sebelum Tuanku diberi hormat diraja di akhir istiadat ini berserta dengan terbang lintas hormat 5 buah pesawat ATM tadi. Sedikit makluman untuk kenapa Pancaragam membuat formasi membuka medan. Simboliknya, Encik Ismail, ianya mengambil kira situasi peperangan. Kehadiran Pancaragam dilihat sebagai kumpulan tinjauan untuk membuat pembersihan selepas pengawal medan mengambil kedudukan. Pancaragam akan menjadi orang pertama masuk ke medan dengan membawa kontijen dan Pancaragam juga akan menjadi kumpulan terakhir yang akan meninggalkan medan. Bagi situasi peperangan, mereka akan ditugaskan sebagai kumpulan pengusung dengan membawa anggota yang cedera ketika pertempuran. Sedikit maklumat juga untuk Pancaragam Gabungan ATM, komposisi
Pancaragam pada kali ini diketuai oleh Lieutenant Colonel Muhammad Noor Azizan bin Yahya. Terdiri juga daripada 3 kali band Sarjan Major Pancaragam Pusat RMD, Tentera Laut dan Tentera Udara, 1 kali drum major dari Pancaragam Pusat TLDM dan 30 anggota dari setiap Pancaragam Pusat RAMD, Pancaragam Pusat TLDM dan Pancaragam Pusat TUDM. Secara keseluruhan, Encik Ismail terdiri daripada 1 kali pegawai dan 94 LLP komposisi Pancaragam pada kali ini. Baik. Kapten Mazham, ya, mungkin tadi kita sudah mendengarkan imbas kembali kepada 21 das tembakan kehormatan artileri yang diberikan. Apakah antara perkongsian bagi 21 das tembakan, dan seterusnya selepas ini juga kita akan menyaksikan pergerakan Sarjan Major Regiment yang akan melambung tongkat. Boleh kalikan penerangan dan penjelasan. Baik Ismail, seperti yang kita lihat di kaca TV pada ketika ini, Sarjan Major Regiment sedang mengambil dudukan, dan dalam masa yang sama kita boleh lihat semua anggota-anggota sedang bersedia untuk membuat balingan. Justru apabila Sarjan Major mengambil kedudukan, ia adalah petanda kepada ketua ataupun panglima perang bahawa prajurit bersedia untuk berperang dan berada di posisi ataupun formasi untuk mara ke hadapan menghadapi musuh. Baik, kita berikan tumpuan. Ya, itu dia. Sarjan Major Regiment melambung tongkat dan disambut oleh anggota yang bersedia di belakangnya. Jadi apa signifikan kepada pergerakan ini, tuan? Cukup menarik pergerakan yang dilaksanakan dalam tempoh yang singkat tersebut. Ya, sebenarnya SMR merupakan penghubung antara panglima perang dan prajurit yang berada di belakang yang di balingan tadi. Untuk makluman, SMR mempunyai keistimewaan kerana mengendalikan 2 alat serentak, iaitu tongkat penyukat sebagai simbolik kuasa kepada seseorang berpangkat pegawai waran, dan juga pedang, umumnya tahu sebagai senjata. Justru tujuan SMR melambung tongkat penyukat bertujuan bagi menghunus pedang sebelum memulakan langkah seterusnya. Ia juga sebagai lambang kemegahan dan menaikkan semangat prajurit yang sedang bersedia untuk berjuang apabila melihat SMR menghunuskan pedang dan untuk terus berperang. Alhamdulillah, cukup simbolik gerakan dan juga susun gerak yang telah pun dirangka dan juga diatur untuk istiadat pada pagi ini. Seterusnya, kita menyaksikan selepas ini, company pengiring akan mengambil kedudukan masing-masing, ya. Mungkin Colonel Dr. Nizlan boleh memperincikan berkenaan tentang pergerakan, susun gerak yang akan kita saksikan pada ketika ini dan sebentar nanti. Ya, saya teruskan dengan kontijen sekarang mengambil kedudukan sebagai company pengiring, yang mana pergerakan kontijen pengiring ini yang terdiri daripada ketiga cabang perkhidmatan, iaitu Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia, berkekuatan seramai 7 pegawai dan 91 anggota lain-lain pangkat. Perarakan pada pagi ini akan melibatkan 4 kontijen, iaitu 1 kontijen pengiring yang mewakili ketiga-tiga perkhidmatan, 1 kali kontijen pengawal Tentera Darat Malaysia, 1 kali kontijen pengawal Tentera Laut Diraja Malaysia dan 1 kali kontijen Tentera Udara Diraja Malaysia. Keempat-empat kontijen ini akan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat sambil panji-panji tersebut diarak di hadapan kontijen semasa perlahan jalan bagi menandakan situasi dalam keadaan aman, dan diarak di belakang kontijen semasa cepat jalan bagi menentukan situasi dalam peperangan dan melindungi panji-panji tersebut dari terjatuh ke tangan musuh. Ketika ini kita dapat saksikan formasi Sarjan Major Regiment atau SMR setiap perkhidmatan akan membawa panji-panji untuk diserahkan kepada pegawai-pegawai panji-panji dan seterusnya akan dibawa masuk ke dalam kontijen gabungan pengiring panji-panji.
Ya. Kontijen pengiring Ya. akan mengambil posisi seterusnya di hujung kiri perbarisan dan seterusnya akan bersiap sedia untuk meneruskan perarakan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat. Dan seterusnya pegawai panji-panji akan mengambil panji-panji tersebut. Colonel Hamdan, ini satu pergerakan setelah company pengiring mengambil kedudukan dan juga pegawai panji-panji akan mengambil panji-panji. Cuma soalnya dalam perihal ini, adakah hanya pegawai sahaja yang boleh membawa panji-panji ini atau sesiapa sahaja dalam perkhidmatan yang boleh mengendalikan panji-panji untuk diberikan pengiktirafan ataupun penghormatan tersebut? Baik, Cik Ismail, mengikut tradisi panji-panji akan dibawa oleh pegawai serta diiringi oleh seorang pegawai waran. Dan pegawai yang terpilih kebiasaannya adalah pegawai muda yang paling muda di dalam pasukan. Untuk contoh daripada pihak TUDM, pegawai panji-panji adalah Lieutenant Muda Abdul Hadi bin Tan Leha. Pegawai ini baru saja ditauliahkan pada tahun lepas dan selain daripada itu aspek yang dinyatakan juga Baik, sekali lagi lagu Negaraku dimainkan. Colonel Hamdan mungkin boleh disambung semula untuk penceritaan berkenaan tentang kedudukan mengambil panji-panji oleh pegawai panji-panji dan seterusnya akan diarak selepas ini. Sedikit maklumat tambahan Encik Ismail tentang pemilihan pegawai panji-panji tersebut. Ini adalah satu pengalaman yang berharga untuk pegawai panji-panji tersebut dan juga pemilihan yang ketat kita laksanakan untuk memastikan pegawai dan anggota perbarisan yang terpilih adalah yang terbaik di antara mereka yang terbaik dan supaya dalam keadaan kemas dan segak. Ini adalah untuk memberikan persembahan istiadat perbarisan ini yang terbaik daripada ATM sebagai tanda komitmen kami kepada sesuatu misi yang telah dipertanggungjawabkan. Untuk makluman semua juga, sekarang apa yang sedang berlaku adalah company pengiring akan melalui di antara kumpulan pengawal yang lain. Sedikit maklumat tambahan, kalau kita ceritakan fungsi dan simboliknya panji-panji kepada anggota tentera, ianya adalah sebagai satu tanda penghormatan negara yang dianugerahkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kepada sesuatu perkhidmatan di dalam ATM. Juga ianya merupakan lambang peringatan negara bagi menghargai sumbangan dan jasa-jasa besar yang telah dicurahkan dari segi semangat kepirwiraan, keberanian dan kesetiaan yang tiada tolok bandingnya kepada raja dan negara. Juga panji-panji ini juga adalah merupakan satu simbol kemegahan bagi sesebuah perkhidmatan pasukan, skuadron, unit bagi meningkatkan lagi semangat juang, keberanian, daya tahan mental dan fizikal serta keazaman yang lebih gigih untuk terus menyumbangkan jasa dan bakti kepada negara. Cik Ismail, kumpulan pengiring sedang mengambil kedudukan untuk kita panggil menyelinap di antara kontijen-kontijen. Ini adalah bertujuan untuk memperkenalkan semua kelima-lima panji-panji tersebut kepada semua kontijen yang terbabit.
Ya, melibatkan ke-5 panji-panji. Betul, iaitu, Jasmine. Kor Amor Diraja, Regimen Askar Melayu Diraja, Regimen Ranger Diraja, TLDM dan Tentera Udara. Betul, Tuan. TUDM. Kalau diikutkan susunannya itu juga mengikut kepada susunan daripada Tentera Darat, Tentera Laut Diraja Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia. Tuan mungkin boleh kongsikan berkenaan pergerakan yang disaksikan pada ketika ini. Okey, apa yang kita sedang saksikan, kelima-lima panji-panji agung ni akan diarak di hadapan semua kontingen, dan panji-panji tersebut akan dibawa oleh pegawai panji-panji yang terpilih. Seperti mana saya telah maklum tadi, yang terpilih saja adalah yang terbaik. Mereka akan melalui di hadapan semua kontingen, dimulai daripada kontingen gabungan, kontingen tentera darat, kontingen tentera laut dan juga tentera udara. Manakala anggota pembarisan bagi kontingen ni akan melalui di antara kontingen yang saya sebutkan tadilah, antara tentera darat, tentera laut dan tentera udara. Dan ini adalah merupakan pergerakan pelahan jalan, dan ianya sebagai menunjukkan bahawa panji-panji ini sedang diarak melalui ketiga-tiga kontingen tersebut. Baik, seterusnya kita menyaksikan pertukaran pergerakan setelah panji-panji tadi diambil oleh pegawai dan diteruskan dengan perlahan jalan. Dapat disaksikan Encik Ismail, setiap pergerakan di dalam pembarisan ini memang telah kita lalui latihan yang berterusan selama 2 minggu, dan koordinasi yang dilaksanakan semasa pembarisan adalah koordinasi yang terpenting, dan mereka ini perlu berada di tempat dan masa yang tepat. Ini melambangkan tahap disiplin yang tinggi dan juga kesungguhan untuk mematuhi arahan daripada seorang ketua pembarisan kita. Ya. Apa mungkin kita menceritakan tentang fungsi signifikan panji-panji ini kepada Angkatan Tentera Malaysia, khususnya kepada ketiga-tiga perkhidmatan, Tuan? Okey, seperti mana saya terangkan tadi, simbolik dan fungsi panji-panji ini kepada anggota tentera Malaysia adalah ianya sebagai satu penghormatan kepada ATM. Yang telah dianugerahkan oleh Seri Paduka Baginda kepada ketiga-tiga perkhidmatan. Tentera Darat yang mempunyai 3 panji-panji, iaitu Regimen Askar Melayu, Regimen Ranger dan juga Kor Amor, dan juga pasukan tentera laut termasuk tentera udara. Ini adalah satu penghargaan terhadap segala sumbangan dan jasa-jasa yang telah ATM sumbangkan dalam memastikan tahap keamanan dan keselamatan tanah air terjaga dan terjamin. Baik, sementara kita menantikan akan perubahan susun atur dan juga susun gerak selepas ini untuk perlahan jalan. Tadi diberikan penghormatan 21 das tembakan kehormatan artileri. Kapten Mahazam mungkin boleh ceritakan seberingkas berkenaan 21 das tembakan kehormatan artileri. Baik Ismail, kita kembali kepada apa yang berlaku sebelum ni, iaitu 21 das tembakan meriam yang kita dengar semasa ketibaan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong, sehingga selesai 21 das tembakan itu berkenaan.
Tembakan kehormatan mula dilaksanakan oleh Angkatan Laut British sejak abad pertengahan lagi. Ianya menunjukkan tanda penghormatan kepada individu atau negara dengan tembakan meriam. Merupakan satu tradisi lama sejak zaman berzaman. Pada awal abad ke-17, tembakan 21 butir meriam dari kapal tempur negara asing mula dijadikan tradisi Angkatan Kapal Laut sebagai tanda penghormatan dan menunjukkan kedatangan mereka dengan niat yang baik sebelum kapal tersebut berlabuh di pelabuhan negara asing. Pada zaman tersebut, kebanyakan kapal perang mempunyai 3 laras meriam yang diisi dan kapal tersebut yang di mananya setiap tingkat mempunyai 7 laras meriam. Justru bagi menunjukkan niat yang baik sebelum berlabuh di negara asing, setiap laras meriam akan dikosongkan dengan cara menembak ke semua 21 laras meriam ke arah lautan. Tradisi ini akan diikuti dengan tindakan anak-anak kapal merendahkan dayung, layar dan menurunkan semua persenjataan serta mengucup dan merendahkan bucu pedang mereka. Perbuatan mengucup pedang dan merendahkan pedang sebagaimana kawat hormat pedang yang dipraktikkan pada masa kini. Menurut sejarah juga Ismail, sistem kiraan jumlah tembakan mula dicipta oleh seorang setiausaha Angkatan Laut British, di mana jumlah nombor ganjil diperkenalkan sebagai tanda penghormatan dan nombor genap sebagai tanda bersedih dan kematian. Walaupun pengertian dan sejarah tembakan kehormatan direkodkan agak berlainan bagi setiap negara di dunia ini, namun tembakan kehormatan 21 butir pada masa kini diperakui oleh masyarakat antarabangsa sebagai satu tradisi penghormatan tertinggi negara. Tembakan kehormatan yang lebih dikenali juga sebagai 21 gun salute adalah paling biasa dipraktikkan di peringkat antarabangsa, terutamanya bagi negara-negara Commonwealth. Walaupun tembakan kehormatan 21 butir adalah yang paling biasa digunakan, namun bilangan tembakan untuk setiap istiadat adalah berbeza mengikut tradisi dan keperluan semasa. Keadaan yang mempengaruhi perubahan ini termasuklah perbezaan antara amalan tradisi istiadat pengebumian persekutuan dan negeri, pangkat atau kedudukan orang yang diberikan penghormatan. Baik, seterusnya, ini adalah pertukaran pergerakan untuk pelahan jalan. Mungkin boleh dikongsikan berkenaan susun gerak bagi pelahan jalan ini, Pak. Baik Ismail, ketika ini kita boleh lihat di kaca TV pergerakan perlahan oleh semua kontijen, iaitu kontijen tentera darat, laut dan udara beserta dengan kontijen panji-panji gabungan ATM sedang mula melakukan pergerakan perlahan jalan. Sebagai simboliknya, pergerakan perlahan jalan ini dilakukan sebagai simbolik kepada keadaan aman. Ini dapat dilihat apabila panji-panji berada di hadapan pengawal pengiring. Manakala pergerakan cepat jalan yang akan disusuli selepas ini adalah simbolik kepada situasi peperangan. Oleh yang demikian, panji-panji akan berada di belakang pengawal pengiring yang bertindak sebagai pelindung kepada panji-panji tersebut. Mungkin Kapten Mazam, Tuan Izan dan juga Colonel Hamdan, kita berikan ruang pada ketika ini untuk para penonton kita menghayati dan juga merasai pergerakan dan juga susun gerak bagi pelahan jalan istiadat mengarah panji-panji Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong.
Kontijen pembarisan melintasi Peterana Diraja. Hormatan kepada Tuan Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan, seluruh warga Malaysia yang sedang menonton pada ketika ini bukan sahaja di saluran konvensional dan juga alternatif kami di media sosial. Ini merupakan istiadat mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bersempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Bahri Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'an Billah. Penghormatan yang diberikan oleh Angkatan Tentera Malaysia melibatkan Tentera Darat, Tentera Laut Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera. Ya, Kapten Mazhab, mungkin sambil-sambil kita menyaksikan gerakan pelanjalan ini, persoalan berkenaan tentang, kalau tadi disebutkan 5 panji-panji Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang diarak dalam istiadat ini, mungkin kita ingin mengetahui apa perkara-perkara utama yang melayakkan sebuah pasukan itu menyediakan panji-panji Paduka Baginda ini. Baik, masih lagi pergerakan pelahan jalan yang melibatkan di hadapannya adalah dari Tentera Darat, diikuti oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja. Saya berikan tumpuan seketika untuk menyaksikan momen bagi susun gerak pelahan jalan sempena istiadat mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
Daripada pergerakan pelahan jalan, seterusnya kontijen pembarisan akan menukar susun gerak dan juga susun atur kepada berjalan laju. Jadi, Kenal Dr. Izlan mungkin boleh dikongsikan kenaan pergerakan daripada perlahan kepada pergerakan berjalan laju. Ya, kita saksikan sekarang adalah pergerakan cepat jalan yang dilaksanakan oleh kesemua kontijen-kontijen dari Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Pada ketika perarakan ini, kita akan perhatikan muzik yang didendangkan adalah lagu Tentera Benteng Pertahanan Negara, Gagah Setia, Samudera Raya dan Perwira di Angkasa. Pergerakan cepat jalan ini memberi simbolik terhadap keadaan agresif dalam suasana peperangan, yang mana cepat jalan juga memberi maksud setelah serangan dibuat dan menemui jalan buntu atau banyak prajurit yang terkorban, maka pasukan akan membuat pengunduran dan kembali semula membuat serangan. Ini menunjukkan kepada kita bahawa semangat, iltizam dan juga keyakinan anggota dan warga Angkatan Tentera Malaysia dalam menjalankan tugas harus disanjung tinggi. Kedudukan panji-panji pada ketika ini berada di belakang pengawal pengiring yang mana bertindak sebagai pelindung panji-panji tersebut. Ini amat penting untuk kita sama-sama hayati bahawa pembarisan perarakan panji-panji Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dalam keadaan cepat jalan ini menaikkan semangat kita untuk sentiasa berusaha mencapai kecemerlangan dalam apa jua tugas yang kita laksanakan. Ya, cukup menarik apabila tadi pelahan jalan ini ditukar posisi dan juga komposisinya kepada cepat jalan. Jadi mungkin persoalan yang penting berkenaan tentang panji-panji di Paduka Baginda di Pertuan Agong dan juga panji-panji perkhidmatan yang berbeza dari segi warga. Ya. Kriteria penganugerahan panji-panji Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong dan panji-panji regimen adalah berbeza. Kita semua faham bahawa panji-panji Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong dianugerahkan kepada kor dan regimen yang setelah mencapai 25 tahun perkhidmatan dengan pencapaian cemerlang, dan ini dianugerahkan kepada kor dan regimen tempur sahaja. Manakala panji-panji regimen kelayakannya adalah kepada pasukan yang telah berkhidmat selama 10 tahun perkhidmatan, bagi mengelakkan sebarang perkhidmatan yang tidak diingini, maka panji-panji regimen dikurniakan kepada pasukan-pasukan yang terpilih dan juga menyumbang kepada perkhidmatan. Asas penganugerahan untuk panji-panji sebenarnya bermula daripada panji-panji Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong, yang mana kita lihat ia berwarna kuning, iaitu warna rasmi diraja. Lambang diraja iaitu jata negara berada di tengah-tengah dengan karungan bunga padi disulam di tengah-tengah panji tersebut. Dan di penjuru kiri panji-panji adalah melambangkan perkhidmatan, dan manakala battle honours ataupun penghormatan tempur disulam di kiri dan kanan lambang diraja. Ini merupakan tanda penghormatan kepada sesebuah pasukan yang terlibat dalam peperangan maupun pertempuran. Antara asas penganugerahan battle honours adalah terlibat dalam pasukan-pasukan yang terlibat dalam peperangan atau konflik yang diisytiharkan sebagai war konflik. Pasukan juga yang terlibat dengan pertempuran secara langsung di dalam suatu medan peperangan ataupun konflik juga dianugerahkan battle honours, dan ini melibatkan juga kekuatan anggota yang diatur gerakkan melebihi separuh daripada kekuatan batalion atau regimen tersebut. Penglibatan di bawah penugasan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu juga diiktiraf, dan juga ini juga salah satu asas penganugerahan battle honours kepada sebuah pasukan. Ya, baik. Seterusnya kontijen pembarisan sudah pun mengambil tempat dan selepas ini akan diteruskan dengan mara menghadap. Ya.
Dan diteruskan dengan laungan Daulat Tuanku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna natawajjahu syukra ala ma an'amta alaina minan ni'am bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Dengan barakah ayat-ayat-Mu yang kami lafazkan, selawat dan salam, rahmah sekian alam di atas kemuliaan dan syafaat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon agar istiadat perbarisan mengarak panji-panji ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada pagi ini dirahmati dan diberkati. Allahumma ya khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna wa sifatukal uzma antahfaza bi'aini inayatika rabbaniyah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan penuh rasa kerendahan hati kami sekalian memohon agar panji-panji Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong terus berkibar megah seiring dengan semangat kepahlawanan generasi pejuang di bumi tercinta ini. Allahumma ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram. Dengan kebesaran dan keagungan-Mu, kurniakanlah hidayah dan riayah kepada Raja kami yang dikasihi, ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'inu Billah. Semoga dilanjutkan usia, dimurahkan rezeki, sentiasa berada di dalam sehat wal afiat, dikurniakan inayah dan hidayah, bertambah iman dan takwa, bertambah daulat dan berkat. Begitu juga kami pohonkan ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Limpahkanlah jua kesejahteraan dan rahmat-Mu kepada yang amat mulia putra-putri baginda, kerabat-kerabat diraja, para pemimpin serta rakyat sekaliannya. Allahumma inna nas'aluka an taghfira lana wa tarhamana wa tatuba alaina wa tu'afiyana min jami'il bala'i wal balwa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Selesai pimpinan bacaan doa yang dipimpin oleh Yang Berbahagia Major Jeneral Datuk Haji Muhammad Rashidi bin Bujai, Ketua Pengarah KOR Agama Angkatan Tentera. Dan seterusnya sekali lagi persembahan hormat Raja. Hormat Diraja. Hormat Tam.
Ya, serentak dengan lagu negaraku yang dimainkan oleh pancaragam Gabungan Angkatan Tentera Malaysia, lintas hormat oleh pesawat Angkatan Tentera Malaysia di ruang udara Dataran Pahlawan Putrajaya. Sekali lagi, Ketua Pembarisan Lieutenant Colonel Muhammad Azamri bin Abdullah, Pegawai Memerintah Batalion ke-12 Regimen Askar Melayu di Raja Mechanized, menghadap sembah melapor kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maka dengan itu menandakan keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj berangkat meninggalkan majlis. Signifikan istiadat mengarap panji-panji Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ini dilaksanakan sebagai penghormatan tertinggi oleh Angkatan Tentera Malaysia kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera seperti mana yang dinukilkan dan dimaktubkan dalam perkara 41 Perlembagaan Persekutuan. Maka istiadat ini juga dilangsungkan bersempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Istiadat ketiga dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun pemerintahan Al-Sultan Abdullah selaku Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Keberangkatan pulang Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong diiringi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Masih lagi kontijen pembarisan berada di Dataran Pahlawan Putrajaya. Dan diiringi oleh Panglima Angkatan Tentera bagi keberangkatan pulang Baginda Tuanku Bertua. Dan kenderaan rasmi yang membawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong akan berangkat meninggalkan majlis. Melengkapkan tempoh 5 tahun pemerintahan Baginda sejak ditabalkan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 bermula pada tahun 2019 sehingga tahun 2024. Yupan Nafiri menandakan keberangkatan pulang Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Baik, begitulah yang dapat kita saksikan dengan keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Ini serba sedikit tumpuan dalam istiadat mengarap panji-panji Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maka dalam kita bercerita berkenaan tentang panji-panji yang merupakan suatu gambaran ataupun manifestasi yang cukup simbolik dan istimewa bukan sahaja kepada Angkatan Tentera Malaysia tetapi dengan perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi mungkin Colonel Dr. Nizlan boleh menerangkan berkenaan bagaimanakah panji-panji ini akan disimpan kalau tidak dikibarkan dan bagaimana ia dijaga supaya berada dalam suatu simpanan yang rapuh. Ya.
Seperti mana yang kita semua dapat saksikan pada hari ini, istiadat mengarap Panji-Panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah selamat dilaksanakan, dan kita sekarang dalam proses untuk melaksanakan penyimpanan panji-panji tersebut, yang mana untuk kumpulan panji-panji ke bawah Nuri Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, mereka akan melaksanakan tugas yang mana Sarjan Major Regiment akan melipat kain panji-panji tersebut, dan kemudian orderly Sarjan Major Regiment akan membantu untuk menyarungkan panji-panji tersebut ke dalam sarung panji-panji. Kita dapat saksikan sebentar lagi pegawai panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, iaitu daripada Kor Amor Diraja, akan memberi bahasa hukuman untuk mengarahkan kumpulan panji-panji tersebut membuat pergerakan membawa panji-panji. Panji-panji ini seterusnya akan diarak keluar dengan kontijen pembarisan untuk disimpan di satu kotak khas, yang mana kotak ataupun almari khas ini sesuai untuk digunakan bagi menyimpan panji-panji tersebut, dan hendaklah ditutup rapat supaya tidak dimasuki udara untuk mengelakkan daripada kelembapan. Sekarang kita dapat saksikan pegawai panji-panji melipat dan juga dalam proses untuk menyimpan panji-panji tersebut di dalam sarung yang telah ditentukan. Ini melibatkan juga kesemua kontijen-kontijen dari Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Puan, difahamkan juga untuk menempa ataupun menjahit panji-panji ini memerlukan suatu aturan yang cukup khusus. Digambarkan sebagai suatu penciptaan yang istimewa panji-panji. Mungkin boleh diceritakan berkenaan bagaimana hasilkan panji-panji ini dalam arti kata keistimewaan panji-panji ini. Ya Ismail, sebetulnya panji-panji ini sangat special, khusus yang digunakan untuk istiadat-istiadat sebegini. Justru pembuatannya, bagaimana ia dibuat, siapa yang terlibat dalam pembuatan dan sebagainya itu sangat special, dan orang-orang tertentu sahaja yang telah disenarai pendekkan yang terlibat untuk pembuatan panji-panji itu sendiri. Baik. Mungkin juga soalnya berkenaan tentang seketika kita berikan gambarannya mewakili Tentera Darat juga berkenaan tentang Perintah Ulung Panglima Tentera Darat, juga boleh kita gambarkan sedikit dalam atur cara yang cukup signifikan, kerana Tentera Darat juga usianya sinonim dan juga seusia dengan Angkatan Tentera Malaysia. Okey, perbarisan mengarap panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ini sememangnya syarat dengan istiadat dan protokol ketenteraan seperti mana yang telah kita sebutkan tadi, kerana ia melambangkan pengorbanan, penghormatan dan manifestasi keunggulan yang diterjemahkan oleh seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia dalam mempertahankan institusi raja, agama dan kedaulatan negara. Sejajar dengan hasrat ini, maka Tentera Darat Malaysia yang merupakan benteng utama pertahanan negara dan ATM terus mengorak langkah memperkemaskan tahap kesiagaan dan ketumbukan ketenteraan melalui implementasi Perintah Ulung Panglima Tentera Darat ke-29 yang menekankan objektif kesiagaan dan kesah-siah kepewiraan selari dengan teras kelima, iaitu keutuhan hubungan tentera dan awam. Melalui pembarisan yang kita saksikan sebentar tadi yang penuh dengan aspek regimental dan amat ikonik, ini sememangnya dapat meningkatkan jati diri, kesatuan, kesepaduan, kebersamaan dan kerjasama yang jitu di kalangan semua warga ATM, tidak kira TDM, TLDM dan TUDM dalam satu pembarisan gemilang demi mengikul tugas, peranan dan tanggungjawab yang diamanahkan ke atas setiap warga tentera dalam mempertahankan bumi yang tercinta ini. Amatlah penting untuk kita sebagai rakyat Malaysia mendalami dan cakna tentang keberadaan perbarisan pada hari ini untuk dijadikan sebagai wadah perjuangan kita dan bersama-sama berdiri teguh mempertahankan kedaulatan negara berdasarkan pendekatan WOGOS atau Whole of Government and Whole of Society seperti mana yang tercatat dalam Kertas Putih Pertahanan Negara.
Baik. Pada ketika ini, kontijen pembarisan akan berarak keluar dari dataran pahlawan, maka akan melengkapkan dan juga menyempurnakan istiadat mengarap panji-panji Kepada Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kendaraan rasmi yang membawa Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong masih lagi berada di perkarangan dataran pahlawan dan digambarkan pada ketika ini Baginda Tuanku berdua menyantuni warga masyarakat yang juga turut berada di sekitar kawasan dataran pahlawan Putrajaya dan juga di kompleks pentadbiran Putrajaya ini untuk bersama-sama, kerana kita sedia maklum bermula pada tempoh 2019 dalam 5 tahun tempoh pemerintahan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah, maka tahun 2024 merupakan tahun terakhir ataupun melengkapkan 5 tahun bagi pemerintahan Kemadulian Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah selaku Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Maka sememangnya raja dan rakyat berpisah tiada. Kenal Dr. Nizlan, Kapten Mazlam dan juga Kenal Hamdan, kita akan menyaksikan sedikit perkongsian bersempena dengan sambutan ulang tahun kebukaan rasmi Kemadulian Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkenaan tentang bingkisan yang kita sediakan bersempena dengan sambutan ulang tahun kebukaan rasmi. Ayo sama-sama.